Boleh sudah? Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ananta Rahman Govin selaku pensyarah bagi kursus ini dan rakan-rakan sekalian yang hadir pada malam ini. Saya selaku Ketua Kumpulan 2 bernama Muhammad Akmal bin Muhammad Ali memegang kad metrik BP 2416036 akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami yang bertajuk bagaimana Sabah mencapai pemerintahan yang baik dalam menyeimbangkan sosio dan ekonomi. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, negeri yang kita duduk sekarang ini ialah Sabah yang merupakan negeri unik kerana mempunyai kepelbagaian dan dari pelbagai aspek seperti etnik, budaya dan agama. Walaupun Sabah mempunyai kepelbagaian, namun rakyat dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat Sabah yang mempunyai toleransi yang tinggi. Jika dikaitkan dengan keseimbangan sosio dan ekonomi, Sabah diberi kurnia dengan keadaan yang strategik. Sabah mempunyai landscape yang teratur, Sabah mempunyai struktur tanah pama yang luas, yang tinggi sesuai untuk perkebunan, penanaman. Sabah juga mempunyai laut yang luas untuk perikanan dan aktiviti ekonomi yang lain untuk dilaksanakan. Hal ini demikian menjadikan Sabah sebuah negara yang mempunyai pelbagai sumber ekonomi. Dengan mempunyai pelbagai sumber ekonomi ini, Sabah dapat maju dengan lebih baik ke arah negara yang lebih teratur. Dengan keteraturan ini, Sabah mempunyai rakyat yang hidup dalam keadaan harmoni. Menyedari keseimbangan ini, Sabah dapat terus maju ke arah yang lebih baik seperti yang dinyatakan oleh Samsu dan rakan-rakannya pada tahun 2024. Beliau mengatakan Sabah is blessed with rich biodiversity, mesmerizing natural landscape and diverse population attract tourist destination. Hal ini terbuktilah bahawa Sabah mempunyai pelbagai tarikan khas untuk meningkatkan lagi struktur ekonomi Sabah. Jika dikaitkan dengan good governance ataupun pemerintahan yang baik, ini bukanlah sesuatu yang baru muncul ataupun baru dikenali. Seperti yang dinyatakan oleh Ali 2015, good governance is not something new and existed since they learned to live in community. Good governance mempunyai banyak konsep kerana dia mempunyai proses yang dari lama dan mempunyai faktor penerimaan, faktor perubahan sedikit demi sedikit hinggalah mencapai sekarang dan mewujudkan konsep baharu mengenai good governance. Good governance mempunyai konsep bukan sekadar pemerintahan yang baik, namun mempunyai sistem ekonomi yang baik dan kesamarataan dalam rakyat. Sekian daripada saya, teruskan pembentangan. Halo, boleh dengar? Boleh. Boleh dengar bahkan? Boleh. Oke. Saya akan meneruskan untuk bahagian review konten. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Hanif Hanafia. Nombor kad matriks yang saya pegang BP 2416039. Oke. Untuk bahagian review konten, saya akan menerangkan key factor balancing socio-ekonomi ataupun apa kunci utama dalam menstabilkan sosioekonomi terutamanya di Sabah. Okey, yang pertama ada pendekatan holistik dalam sosioekonomi.
Oke, ini pendekatan holistik dalam sosioekonomi ini merupakan untuk menyeimbangkan keutamaan ekonomi dan keadilan sosial. Oke, untuk di dalam konteks Sabah, melibatkan usaha menyeluruh yang mengambil kira berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan ekologi. Pendekatan ini juga penting untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam pembangunan sosioekonomi di Sabah. Oke, antara contohnya seperti pembangunan pendidikan. Oke, pendidikan berkualiti dan inklusif adalah asas kepada kemajuan sosioekonomi. Jadi di Sabah ini memerlukan pelaburan yang lebih besar dalam pendidikan, terutamanya di kawasan bandar maupun di luar bandar. Selain itu ada pembangunan ekonomi inklusif. Maksudnya pendekatan yang yang holistik, harus memastikan semua lapisan masyarakat terlibat dalam pembangunan ekonomi. Oke, untuk yang kedua ada rangka kerja penghidup mampan SLF. Rangka kerja penghidup mampan SLF ini atau lebih bahasa Inggrisnya Sustainable Livelihood Framework merupakan sosioekonomi yang melibatkan pendekatan untuk memahami dan menangani isu kemiskinan serta ketidakseimbangan sosioekonomi dengan memberikan tumpuan kepada aset seperti kerentanan dan strategi penghidup community. Oke, untuk dalam konteks Sabah nih, SLF boleh digunakan untuk memastikan pembangunan sosioekonomi yang inklusif dan mampan. Oke, sebagai contoh ada aset penghidupan. Contoh yang boleh yang ada kaitan dengan SLF nih seperti aset kemanusiaan yang melibatkan pendidikan, kemahiran dan kesehatan penduduk. Lepas itu ada aset semula jadi yang melibatkan sumber alam seperti tanah, air, biodiversity, dan ada juga aset fizikal yang melibatkan infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, dan kemudahan air. Oke, yang terakhir yaitu penyertaan komuniti. Oke, penglibatan komuniti dalam pengurusan dan kepuasan ini terutamanya di Sabah adalah elemen penting dalam memastikan pembangunan sosioekonomi yang mampan dan inklusif. Kenapa komuniti ini penting? Sebab dia sudah pasti melibatkan dalam proses perancangan, pelaksanaan dan pemantauan. Projek pembangunan dapat membantu mengurangkan ketidakseimbangan sosioekonomi di Sabah. Oke, antara penyertaan komuniti yang boleh dilakukan seperti peningkatan akses kepada pendidikan dan latihan. Oke, peranan komuniti dalam ni adalah memberikan kerjasama dengan kerajaan ataupun NGO, badan yang bukan kerajaan, untuk mengenal pasti keperluan pendidikan dan latihan. Selain itu ada pemerkasaan ekonomi melalui keusahawanan komuniti. Oke, peranan komuniti dalam ini masyarakat boleh terlibat dalam penubuhan koperasi atau kumpulan keusahawanan tempatan bertujuan untuk memasarkan produk seperti hasil tani, kraft tangan, ataupun makanan tradisional. Oke, yang terakhir, penglibatan dalam pemeliharaan alam sekitar. Oke, apa yang komuniti boleh buat dalam ini? Komuniti tempatan dapat memainkan peranan penting dalam memelihara sumber alam semula jadi, seperti hutan, sungai, dan biodiversity yang kaya di Sabah. Sekian itu saja daripada saya. Saya memberikan pembentangan yang seterusnya ini kepada rekan saya yang seterusnya. Dipersilakan. Halo, semua boleh dengar bahkan? Boleh. Oke, selamat petang kepada Dr. Anan dan semua rekan-rekan sekalian.
Dan pada saat ini saya akan meneruskan bahagian saya, yaitu Roles of ASEAN. Terutama sekali merujuk kepada skop Sabah. Jadi kepentingan ASEAN pertama kepada Sabah ialah ianya membantu dalam penyelesaian konflik wilayah. Hal ini kerana ASEAN seperti yang kita tahu merupakan satu kerjasama bersama antara negara-negara Asia yang berada di Asia Tenggara, dan ianya membantu menyelesaikan pertikaian wilayah Sabah dengan pendekatan yang damai. Seperti yang kita tahu, Sabah ini dikatakan sebagai salah satu daripada Filipina, Kesultanan Sulu khususnya mendakwa bahawa Sabah ini adalah sebahagian daripada milik mereka. Namun perkara ini adalah salah, dan dengan adanya ASEAN kita dapat menggalakkan adanya pendekatan damai antara negara Sabah dan juga Filipina tanpa berlaku sebarang pun tindak rusuhan ataupun peperangan ataupun perbalahan yang tercetuslah. Okay. Seterusnya, ia juga mengurangkan kadar kemiskinan, misalnya melalui projek pelancongan ASEAN. Ianya dapat meningkatkan pelaburan dalam sektor pelancongan Sabah dan mengurangkan kadar kemiskinan. Kerana kita tahu Sabah ini adalah suatu negeri yang kaya dengan hidupan liar dan juga biodiversity yang sangat-sangat cantik seperti Maliau Basin dan juga Danau Valley, dan ianya mampu menarik perhatian pengunjung daripada luar negara, misalnya daripada negara-negara lain, dan mereka akan lebih tertarik untuk mengikuti program-program, misalnya program pelancongan yang diadakan di sekitar-sekitar Sabah ini, dan mampu menggalakkan lagi, meningkatkan lagi sektor pelancongan dalam Sabah, dan sekaligus membawa lebih banyak kepada permintaan kepada untuk misalnya barang-barang seperti barang cenderahati, cenderamata, dan ini akan membawa lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk di sekitar Sabah sekaligus mengurangkan kadar kemiskinan. Dan yang ketiga adalah keselamatan dan pembangunan adalah stabil. Misalnya kerjasama serantau antara ASEAN khususnya melalui ARF, ianya mampu menangani jenayah rentas sepadan dan cabaran keselamatan Sabah, kerana kita tahu Sabah ini terletak di antara Indonesia dan Filipina, dan kita sedia maklum bahawa kita sering kali diancam oleh jenayah rentas sepadan seperti penyelundupan dada, penghambaan dan juga penyelundupan manusia. Dan melalui ini kerjasama bersama antara negara-negara ASEAN khususnya melalui ASEAN ini membolehkan kita sebagai negara Sabah mengurangkan kita punya keterdedahan terhadap misalnya aktiviti lanun dan juga aktiviti militan seperti yang kita tahu sering kali berlaku di perairan negara-negara Sabah. Dan keempat adalah membantu dalam kelestarian sumber asli. Misalnya, inisiatif ASEAN dapat melindungi biodiversity Sabah melalui kerjasama konservasi. Misalnya kita tahu Sabah ini seperti yang kita tahu adalah sebuah negara yang kaya dengan negeri yang kaya dengan biodiversity dan juga banyak sumber alam yang belum lagi sepenuhnya telah diterokai, dan ini akan menjadi satu masalah untuk kita sekiranya kita tidak menjaga sumber alam dengan betul. Jadi melalui ASEAN Environmental Cooperation kita mampu menjaga kelestarian sumber-sumber asli yang ada di Sabah ini daripada dia terus hilanglah, daripada terus terhapus. Dan akhir sekali ialah pembangunan infrastruktur. Misalnya dana ASEAN melalui AIF ataupun Asian Infrastructure Fund, dianya mampu mempunyai projek infrastruktur di kawasan pedalaman Sabah. Ini bermakna dengan adanya bantuan kewangan untuk membuat infrastruktur terlebih lagi di kawasan pedalaman, ini membolehkan mereka yang contohnya di kawasan pedalaman seperti Tenem, Nabawan ataupun di mana-mana kawasan lain yang masih ada keterbatasan dalam infrastruktur seperti elektrik, air, dengan adanya AIF ini infrastruktur tersebut mampu dibina. Okey. Sekian saja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, so selamat malam. Saya Lucius Christopher. Okey, akan membentangkan tentang challenges and future directions of Sabah. So, the challenges of Sabah governance nowadays is about corruption,
corruption is the most crucial things that happen that cause the Sabah's funding to be exploited. So, and one of the notable one is the Sabah Water Department scandals, uh, which sees a 23 million embezzlements and caused the water supply on Sabah's area to be affected. And also the infrastructures of Sabah, with the slow progress of the Pen Borneo. Meanwhile, Sarawak shows the successful progress of the Pen Borneo progress in building its roadways, and also its which have a frequent government changes, which we can see, whereby most in the short year there is quite a few ketua menteri that have been changes. So the solution to it is integrity, the civil servant training, which allows the Sabah government to prevent corruption in the working area, digitalizations so that most of the money that are going into the governments are straight to the government and not between the civil servant. And finally, resource distributions that are equal to each other, so that most of the ethnics and people that are working in Sabah will get an equal distributions of not only money but also uh, in but also how to say anything that equals in rights. Okay, so that's all from me. We'll pass the button to the final conclusion. Thank you. Okay, so to conclude, ultimately, Sabah's path to good governance is about creating a balanced and resilient society, one where economic opportunities are abundant, social inequalities are addressed, and the environment is preserved for future generations. Together, let us strive for a Sabah where prosperity, equity, and sustainability go hand in hand, a state that sets the standards for good governance and becomes a beacon of hope and progress in the region. Thank you. Okey, lebih 2 minit ya. So, kita beralih pada Q&A. Saya curious, boleh kamu show balik slide kamu, pergi slide paling awal. How Sabah achieve good governance by balancing socio-economic. Ada contohkah di mana socio-economic Sabah sebelum ni dan selepas? Itu saya cari tadi. Kamu faham soalan? Cuba ulang.
Okay, kalau contoh Sabah sebelum dan selepas tu, kita boleh tengok dari segi piracy. Kalau dulu kan banyak isu-isu pelanunan mundur macam Abu Sayyaf tu, tapi sekarang lepas ada Eskom, S-Zone tu, menurut ketua Eskom, dia bilang sejak 3 tahun ni macam terus sudah isu-isu pelanunan tu di bahagian S-Zone. Jadi sekarang perairan Sabah dia selamat daripada ancaman lanun. Ada siapa lagi yang mau tanya soalan? Okey, Saya silakan. lah. Um, what role does public participation play in Sabah governance? Saya lah. Okay. So soalan dia tadi, what role does public participation play in Sabah governance? Jadi it ensures inclusivity, transparency and policies that reflect the needs of local communities. Yeah. Itu saja daripada pertanyaan. Terima kasih. Okay, thank you. Daripada grup 2, okay, next kami. Isi masa kejap. Ya, susah betul semua saya buat ni. Sekejap ah.
Okay. Timer. Okey, selamat petang pada Saanan dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada grup 1 akan membentangkan ASEAN dan C. So, apa yang kita tahu pasal ASEAN? ASEAN ni dia satu usaha ekonomi sama seperti European Union. Tapi kenapa ASEAN ni dia penduduk dia hampir 700 juta kalau dibandingkan dengan EU cuma 450 juta total dorang. Tapi kenapa ASEAN ni dia lagi ramai penduduk dan dia lebih kaya dari segi sumber alam. Tapi kenapa dia struggle untuk limpas EU ni? Dan itulah fokus di kami, apa yang kami kaji. So ni poin saya yang pertama. Kenapa ASEAN ni dia susah melangkaui EU? Sebab dia punya sejarah sangat kompleks. Kenapa kompleks? Kita tengok di sini, Myanmar sebelum kedatangan kolonial, dorang ada satu sistem di mana raja itu kiriman Tuhan. Di Myanmar, dorang punya sistem pentadbiran bukan tertumpu di satu tempat saja, tapi decentralized administration with central oversight. Lutau ni dia umpama satu mahkamah di mana raja tu adalah hakim dia. Sebab itu raja tu dianggap kiriman Tuhan. Jadi di Myanmar dia sangat berbeza sistem pemerintahannya kalau dibandingkan dengan barat. Dan bila British datang ke Myanmar dia akan berubah, tapi itu point next. So di Vietnam pula dia punya sejarah lagi rich, sangat rich, sebab dia ada sejarah yang sangat panjang dengan dinasti Cina. Walaupun ada pelbagai dinasti Cina dan selepas tu ada influence penjajah Perancis dan kemudian USA selepas Perang Dunia Kedua, tapi dorang punya identity, dorang punya culture, dorang maintain walaupun pelbagai penjajah untuk beratus-ratus tahun. Sebab itu dorang cultural resilience, dorang sangat tahan mengharungi semua cabaran penjajah. Beralih kepada Malaysia ialah, kalau kita yang ada SPM ni, kamu sendiri belajar di sejarah. Di Malaysia dia kongsi culture kita kongsi dengan Indonesia, di mana ada, kalau kita belajar pasal Kesultanan Johor, dulu ada satu bahagian di Indonesia tu kawasan takluk Johor. Dia bukan takluk, dia macam sempadan tu ditentukan oleh kesetiaan rakyat. Let's say ada satu kawasan di Johor tu dia mau setia dengan raja di Indonesia. So itu kawasan Indonesia. Dia tidak perlu bersenjata. Dia just dari rakyat dia sendiri. Dia pilih mana dia mau pilih raja. Dia setia dengan raja yang mana. Di Indonesia, macam yang saya cakap, kita ada share culture. Tapi di Indonesia dia ada lebih mendalam. Sebab sebelum kita kongsi culture kita, sebelum kita kongsi culture kita, Indonesia, culture dia datang daripada Indonesia, iaitu Hindu. Dan kemudian Hindu dia tersebar, dan bila Islam datang di Melaka dan dia tersebar, maka Indonesia pun juga ikut sekali. Di situlah bila kita start share culture kita. Dan sebelum kedatangan penjajah tu kita actually sangat aman, tapi sistem pemerintahan tu agak tidak efisien. Dan kesan-kesan penjajah ni akan dibincangkan oleh pembentang seterusnya. Okay. Testing, boleh dengar suara saya? Okay, izin. Selamat sejahtera kepada Dr. Anad dan rakan-rakan sekalian. Sebelum saya mulakan topik saya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nathaniel Robin, pemegang kad matriks BB24 110466. Jadi untuk topik saya pada kali ini ialah colonial and its impact. Seperti yang kita tahu, selepas penjajahan berlaku terhadap, seperti yang kita tahu, Myanmar ini dia dijajah oleh Myanmar, dan impak penjajahan itu dia telah menyebabkan sistem monarki dihapuskan. Sekarang dia lebih kepada pemerintahan demokrasi. Jadi semasa perpecahan antara kaum, semasa berlakunya
pemerintahan monarki berlakunya perpecahan kaum. Contohnya pemerintahan tertentera di mana berlakunya kudeta, di mana tentera itu lebih berkuasa daripada pemerintah. Jadi selepas kemerdekaan Ong Sun pada 1948 berlakulah perpecahan kaum antara setiap etnik. Contohnya macam isu Rohingya. Kenapa isu Rohingya ditekankan di sini? Sebab Rohingya bukan kaum asal orang Myanmar. Dia sebenarnya orang dari Nepal, tapi dimasukkan oleh British sebagai buruh paksa. Dan kita tahu juga bahwa Myanmar dulu dikenal sebagai tempat paling strategik untuk British, untuk mereka simpan tentera, untuk mereka dapat resources, sumber-sumber alam. Disebabkan itulah perpecahan antara kaum masih berkekalan hingga sekarang. Dan paling teruk adalah berlakunya kudeta antara tentera dan pemerintah. Okey, second point adalah Vietnam. Vietnam dia dijajah oleh Perancis. Dan impaknya terhadap penjajahan ni dinasti Nguyen dia hilang kuasa, sama seperti juga dengan Myanmar, di mana sistem monarki dihapuskan sepenuhnya. Di situlah berlakunya perubahan budaya dan agama, di mana Perancis tu dia membawa agama Kristian masuk ke Vietnam, dan Perancis juga memperkenalkan budaya baru. Contohnya macam pakaian Áo Doi, di mana pakaian tersebut lebih bersifat kepada Perancis. Dan for the third point, Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia yang kita belajar sejarah sebelum ni, dia dijajah oleh British. Tapi sebelum tu dia pernah dijajah lagi oleh empat negara. Portugis, Belanda, British, batu Jepun, batu British lagi balik. Okey, selepas kesan penjajahan Malaysia terhadap oleh British, saya utamakanlah apa yang dalam slide ni, indirect British rule. Seperti yang kita tahu, British rule ni dia telah memberikan pemerintahan kuasa penuh oleh British. Contohnya British dia membahagikan pemerintahan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi di situ berlakulah pusat kuasa oleh British, di mana Sultan lebih berkuasa dari mana British lebih berkuasa dari Sultan. Dan juga untuk final point saya untuk Indonesia. Indonesia pula dikawal oleh Hindia Timur Belanda atau dikenali sebagai VOC, di mana masa pemerintahannya sistem buruh paksa dilaksanakan. Batu peperangan antar kaum dan etnik berleluasa. Walaupun selepas kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Sukarno pada 1945, tapi perpecahan kaum tetap berlaku. Contohnya macam peperangan Papua, peperangan Perang Aceh masih berlaku. Jadi itu saja poin saya untuk colonial and its impact. Saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Pembentang yang seterusnya. Oke, halo, boleh dengar? Oke, selamat sejahtera. Saya Ivi Natalia. Saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu Political Ideaship C dalam 4 buah negara di kawasan Asia Tenggara seperti yang disebut tadi. Pertama, Myanmar. Reformasi perlembagaan 1923. Reformasi ini penting bagi rakyat di Myanmar karena unsur demokrasi telah diperkenalkan dan membawa kepada hak kebebasan manusia. Ditambah pula apabila Aung San yang disebut sebagai bapa kemerdekaan mati dibunuh, dan ini telah menyebabkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Myanmar semakin bertambah. Tidak berhenti di situ juga, konflik etnik dan isu Rohingya yang semakin meluas dan menjadi krisis yang perlu diperjuangkan untuk mencapai kedemokrasian dalam negara Myanmar. Perjuangan berterusan ke arah demokrasi ini digesa oleh pertubuhan-pertubuhan antar bangsa seperti PBB
karena situasi Rohingya yang semakin memburuk dan rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentara di Myanmar. Seterusnya, bagi negara Vietnam, konsep Marxist-Leninis yang diperkenalkan oleh Ho Chi Minh, di mana konsep ini menekankan pemerintahan berpusat yang mengawal kehidupan sosial, walaupun dari segi sistem politik, walaupun dari sistem politik Barat, konsep ini menjelaskan tentang hak kebebasan manusia, tetapi bagi Ho Chi Minh, perkara ini adalah sebaliknya karena Ho Chi Minh mengawal kehidupan sosial dan bukannya mengutamakan hak kebebasan seperti maksud demokrasi yang sebenarnya. Walaupun terdapat seperti hukum sosialis, sosialis ekonomi, dan sosialis demokrasi, perkara ini tidak sepenuhnya menjurus kepada hak kebebasan manusia lah. Oke. Seterusnya, bagi negara Malaysia, prinsip demokrasi berpelembagaan, prinsip ini telah membawa keseimbangan kaum tanpa menjejaskan hak khusus orang Melayu dan Bumiputra. Contohnya, perlembagaan dalam perkara 153 yang menekankan atau menggabungkan prinsip keadilan sosial di mana semua warga negara memperoleh hak yang sama tanpa menjejaskan hak khusus orang Melayu dan hak Bumiputra. Ketegangan kaum semakin memuncak apabila tragedi 13 Mei di mana rusuhan kaum terjadi. Tapi dalam rusuhan kaum ini ada impaknya di mana kesadaran yang besar dalam keharmonian kaum harus dicapai. Dalam selepas tragedi 13 Mei juga, hubungan kaum juga tidak dapat dipulihkan sepenuhnya karena terdapat ekonomi yang ketidakseimbangan ekonomi yang ketara apabila penduduk bukan Bumiputra merasakan ekonomi mereka terjejas. Ini karena penduduk bukan Bumiputra seperti Cina, India, mereka dulu menjalankan aktivitas seperti perindustrian, perdagangan yang dimonopoli oleh mereka, manakala masyarakat Melayu kebanyakan hanya menjalankan pertanian. Dan apabila DEB ini diperkenalkan, menyokong ekonomi orang Melayu naik, dan ini tidak membawa kesenangan lah kepada orang bukan Bumiputra. Oke. Akhir sekali, negara Indonesia, yaitu Orde Baru Soeharto yang menggantikan demokrasi terpimpin. Prinsip pemerintahan ini juga menerapkan pemerintahan berpusat yang mengawal ketat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Situasi ini membataskan hak kebebasan rakyat dalam bersuara dan menyebabkan banyak rakyat protes. Orde Baru ini pun berakhir apabila rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan disebabkan rasuah yang semakin meningkat dalam kalangan kerabat Soeharto dan memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri daripada pemerintahan pada 21 Mei 1998. Sekian daripada saya, itu saja. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Pembentang seterusnya. Okay, so nampaknya member satu tu ada masalah internet. Saya ganti. So, untuk poin seterusnya, apa faktor-faktor yang memotivasikan untuk keadaan politik itu berubah? So, sebagai contoh, faktor ekonomi. So, bila ekonomi itu tidak bagus, sebagai contoh Indonesia di bawah Soeharto, ekonomi Indonesia sangat teruk sampai dia di-rank sebagai negara termiskin di rantau Asia di bawah pemerintahan dia sampai dia digulingkan, dan itu salah satu faktor kenapa dia digulingkan. Faktor seterusnya, social structure. Macam di Myanmar, dia ada masalah tu Rohingya.
So dorang mau demokrasi. Jadi social structure tu masalah dorang pemerintahan tentera tu tidak suka Rohingya adalah satu masalah social dan juga cultural value dan juga institusi itu sendiri. Maksudnya institusi ketenteraan tu ada masalah. Jadi itulah salah satu antara faktor-faktor yang membuatkan mengubah membentuk sistem politik itu. Jadi kita pergi pada poin yang terakhir, yaitu yang demokrasi for better ASEAN. So kita belajar Myanmar, Vietnam. Kenapa kami pilih spesifik negara ni? Sebab dia ada similar dua-dua ni. Myanmar dan Vietnam dia lebih kurang dorang adopt authoritarian. Maksudnya dia sangat berpusat dengan satu kuasa. Di Myanmar authoritarian tapi under tentera, di mana authoritarian tu gagal. Tapi di Vietnam authoritarian tu sukses, di mana Vietnam dari tahun 80-an sampai 2014 dia dapat menurunkan poverty rate sebanyak 70% dalam masa satu generasi, iaitu 40 tahun. So authoritarian gagal di Myanmar tapi sukses di Vietnam. Manakala pula Malaysia dan Indonesia, kita dua demokrasi tapi demokrasi kita berlainan, di mana demokrasi Malaysia dia lebih kepada race-based politik, macam yang lecture sepanjang semester ni dia tekankan demokrasi Malaysia bukan true demokrasi, sebab demokrasi sepatutnya tidak ada monopoli. Tapi tengoklah parti-parti politik kita, dia ada monopoli bangsa. Kita secara ekonomi memang kita sukses, tapi kita disebabkan sistem demokrasi yang sebegini, kita ada hit satu apa yang orang panggil bottleneck. Kita tidak boleh improve lagi daripada poin ini. Manakala di Indonesia pula, dia demokrasi, dia boleh dianggap demokrasi yang paling tulen lah. Walaupun dia tidak perfect, tapi Indonesia demokrasi dia antara yang paling perfect di rantau Asia. Sebab dorang punya parti politik bukan berasaskan bangsa atau agama, dia berasaskan idea. Macam USA lah, dia lebih kepada liberal kah atau konservatif, begitu Indonesia. Dia lebih kepada idea, apa yang saya boleh buat untuk negara ini. Jadi baru 4 negara di ASEAN dan negara-negara lain di ASEAN pun dia mempunyai satu sejarah yang sangat kompleks. Sebab itu ASEAN dia susah untuk lawan EU sebab kita punya background sangat-sangat berlainan. Kalau EU dia sama saja, dorang punya history. Dorang share, salah satunya yang dorang share agama lah, dan dorang share satu sistem demokrasi. Tapi kita, kalau kita mau kasih yakinkan Myanmar untuk demokrasi, kalau kita mau yakinkan Vietnam untuk demokrasi, dia cakap, saya komunis, saya kaya juga bah, buat apa saya mau ikut demokrasi, kan? Jadi itulah kenapa susahnya ASEAN ni untuk lawan EU. Sekian daripada kumpulan kami. Sorry ada masa lebih 3 minit. Sekarang masa untuk sesi Q&A. Ada yang ingin menanyakan soalan? Ada soalan? Saya lah tanya. Kenapa raja dianggap kiriman Tuhan di Myanmar? Saya dah sentuh sikit tapi saya akan explain lebih mendalam. So kamu kan di Myanmar
sebelum kedatangan penjajah, orang punya pemerintahan bukan tertumpu di satu kawasan, decentralized. Jadi maksudnya kawasan kau pandai-pandailah kau mentadbir sana. Tapi kalau ada masalah, dorang sentiasa tertumpu kepada raja. Macam kalau kita mahkamah ada defendant dan plaintiff, and then ada hakim. Jadi bila dua pihak ni bertengkar, dorang bertengkar-tengkar, kalau tidak hakim tidak guna juga kan. And then kalau kita hakim, kalau moden ni, dorang akan bersumpah dengan satu buku undang-undang ni. Maksudnya saya akan judge dua ni berdasarkan buku undang-undang yang saya ada di sini. So kalau macam di kes Myanmar sebelum kedatangan British, dorang raja tu dia punya hakim lah. Jadi bila dorang bertengkar-tengkar ni, itu raja sebagai hakim, dia buku apa dia pakai masa tu. Jadi pada masa tu dia guna ajaran Buddha. Dia bersumpah atas, dia akan judge dua orang yang bertengkar ni atas atas ajaran Buddha. Sebab itu dia dianggap sebagai kiriman Tuhan. Maksudnya dialah yang judge dorang kalau ada masalah. Adakah itu menjawab? Ya, terima kasih. Okay. So ada kumpulan lain? Ada lain? Satu soalan lagi? Hello, Ya. saya ada soalan. Soalan saya, macam mana nilai budaya tu boleh membentuk sesebuah pentadbiran dan orang punya politik tu lebih stabil lah. Sorry? Dalam sesebuah negara tu, kenapa nilai budaya tu dapat mempengaruhi sistem politik mereka? Agak lari tajuk dengan kami punya title. Kenapa budaya itu mempengaruhi satu sistem politik? Ya kah? Ya, macam di Myanmar lah begitu. Let's say kita ambil contoh yang jauh sikit, macam Jepun. Kenapa Jepun dia punya culture sangat kaya, and then rich, and then yalah mungkin beberapa kamu ni kamu tahu culture Jepun, even Korea pun. Kenapa culture dia sangat kaya, and then dorang sangat sukses? Sebab apa? Sebab dorang semua sama, dorang tidak ada bangsa lain. Macam di Jepun actually ada orang kulit hitam sebenarnya. Bukan kulit hitam lah, kulit gelap. Tapi kerajaan Jepun dia cuba shut down bangsa ni. So apa? Dia macam kacau. Maksudnya bila ada satu bangsa saja kan, senang urus bah. So bila ada satu bangsa saja senang urus, yalah mungkin kita ketepikan kepelbagaian tu, tapi kita utamakan ekonomi. But still dia ada pro and cons lah. Kalau negara tu kaya betul pun ada kesan buruk dia juga. Macam Jepun, Korea, ya kaya tapi dorang depression tinggi, suicide pun tinggi. So dia ada pro and cons. But balik pada soalan, kenapa budaya itu penting? Supaya senang urus. Itulah. Kenapa culture itu penting? Supaya senang urus. Bila ada identity, saya rasa salah satu lecturer pun dia dah cakap begitu. Kalau kamu mau set identity kamu, dia tanya kita kan, jadi apa kamu punya identity? Apakah maksud Sabahan? So terus kita pun blur, ya kan? Apa identity kita Sabahan? Apa yang real Sabahan sebenarnya? Siapa yang the real yang duluan di Sabah ni? So yalah agak terstun bila lectures tu. Adakah ini menjawab?
Ya, dapat. Makasih. Halo, boleh dengar? Selamat malam dan salam sejahtera pada Dr. Anang dan juga rekan-rekan sekalian. Tajuk pembintangan kami hari ini adalah isu rasuah di Asia Tenggara. Bagi pengenalan untuk rasuah. Rasuah merupakan satu tindakan pemberian atau penerimaan uang atau juga hadiah atau jawatan yang tidak berkaitan dengan tugas asal. Atau rasuah juga boleh dikatakan sebagai penyalahgunaan kuasa apabila seseorang itu menerima atau dia memberi ganjaran kepada seseorang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Seterusnya, rasa ini juga boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Contoh dia dalam sistem pemerintahan, kerajaan atau swasta. Seterusnya, di rantau Asia Tenggara juga turut terlibat dengan kegiatan isu rasuah. Asia Tenggara juga tidak terlepas dengan isu rasuah, di mana Asia Tenggara merupakan penyumbang ketujuh terbesar dalam pembangunan ekonomi. Jadi ini telah menyebabkan Asia Tenggara mempunyai risiko yang besar untuk terlibat dalam rasuah. Jadi, dalam Asia Tenggara ini ada satu negara yang hampir bebas rasuah, yaitu Singapura. Namun negara Kamboja dan Myanmar berlaku sebaliknya apabila mereka mencatatkan kegiatan rasuah yang tinggi di Asia Tenggara. Seterusnya, rasuah boleh berlaku dalam berbagai aspek, terutamanya dalam aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Okey, seterusnya dalam aspek politik, rasuah politik di Asia Tenggara ni dia terdapat dalam 3 bentuk, iaitu yang pertama ialah pembelian undi dan sokongan dalam pilihan raya. Yang kedua adalah pengkerabatan atau nepotisme dan yang ketiga adalah rasuah autogenik. Okey, untuk yang pertama iaitu pembelian undi dan sokongan dalam pilihan raya atau dikenali sebagai vote buying. Ini kebiasaannya berlaku apabila ahli politik ni dia membeli sokongan rakyat dengan menawarkan wang, barang atau perkhidmatan. Okay, tujuan utama dia buat macam tu adalah untuk memastikan para pengundi ni memberi undi kepada calon yang menawarkan wang, barang atau perkhidmatan tersebut. Okay, jadi terdapat beberapa isu yang kita boleh tengok, iaitu yang pertama di Indonesia pada tahun 2021 ada seorang koordinator pasukan sukarelawan, dia telah menerima wang sebanyak 550 juta rupiah untuk membeli sokongan pengundi. Jadi pembelian undi ini merupakan satu bentuk patronis dan klientelisme di mana pemimpin politik itu tadi dia memberikan manfaat kepada pengundi dengan harapan mereka akan menyokong calon tersebut. Okey, untuk yang seterusnya adalah pengkerabatan atau nepotisme.
Untuk rasuah ini, dia merujuk kepada amalan yang memberikan keutamaan kepada ahli keluarga atau saudara mara dalam pemberian jawatan atau sumber. Kebiasaannya, rasuah ni dia berlaku dalam kalangan pegawai kerajaan atau ahli politik. Mereka ni lebih mengutamakan ahli keluarga mereka atau sanak saudara mereka berbanding individu yang lebih kompeten dalam sesuatu jawatan. Contohnya kita boleh tengok macam di Malaysia, pelantikan ahli keluarga dalam Majlis Perbandaran Kelang di Malaysia. Kes tersebut menunjukkan adanya amalan nepotisme yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap pihak yang lebih layak. Dan bentuk rasuah yang terakhir adalah rasuah autogenik. Ini merujuk kepada aktiviti pemalsuan dan pecah amanah yang memberi keuntungan kepada individu yang terlibat. Contoh yang jelas kita boleh tengok di sini adalah kes Syed Saddiq, iaitu bekas Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Beliau telah menghadapi beberapa tuduhan pecah amanah dana politik dan pengubahan wang haram serta menunjukkan amalan rasuah autogenik dalam kalangan ahli politik. So, secara keseluruhannya, ketiga-tiga jenis rasuah ini tadi telah menghalang kemajuan demokratik dan membawa kesan negatif kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Itu sahaja. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan tentang isu rasuah di Asia Tenggara dalam aspek ekonomi. Terdapat 3 contoh bentuk jenis rasuah dalam aspek ekonomi, yaitu pengambilan tanah secara tidak sah, penyelewengan dana pembinaan infrastruktur dan juga sektor perdagangan dan perniagaan. Yang pertama ialah pengambilan tanah secara tidak sah. Ini merujuk kepada amalan di mana pihak berkuasa ataupun syarikat besar secara haram ataupun tidak sah mengambil alih tanah milik individu, komuniti ataupun pihak yang tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hak milik mereka. Sebagai contoh, pengambil alihan tanah secara tidak sah berlaku dalam projek pembinaan empangan di Myanmar. Pada tahun 2011, projek pembinaan empangan Myitson yang dijalankan oleh syarikat China menyebabkan pemindahan ribuan penduduk di kawasan sekitarnya. Walaupun mereka tidak diberikan pampasan yang wajar atau diberikan pilihan untuk berhijrah secara sukarela, tanah mereka diambil secara paksa untuk projek yang didorong oleh kepentingan ekonomi negara dan juga syarikat luar. Seterusnya ialah jenis rasuah yang kedua, yaitu penyelewengan dana pembinaan infrastruktur yang merujuk kepada penyelewengan dana di mana dana yang sepatutnya digunakan untuk projek pembinaan infrastruktur untuk kepentingan umum sebaliknya digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak tertentu. Isu ini biasanya melibatkan rasuah, penipuan, kontrak ataupun pengurusan projek yang tidak cekap, di mana akhirnya hal ini merugikan negara dan juga rakyat. Sebagai contoh di negara kita sendiri, yaitu skandal pembinaan infrastruktur di Malaysia, yaitu skandal Zon Bebas Pelabuhan Kelang, PKFZ. PKFZ adalah projek yang besar yang bertujuan untuk membangunkan zon perdagangan bebas di Pelabuhan Kelang. Namun begitu, projek ini terlibat dalam skandal penyelewengan dana yang menyebabkan pengurusan keuangan sangatlah buruk dan kontrak yang tidak wajar dan juga pembayaran yang berlebihan. Akhir sekali ialah rasuah dalam sektor perdagangan dan juga perniagaan. Antara isu dalam sektor ini ialah suapan untuk mendapatkan kontrak, manipulasi tender,
dan juga proses pemilihan kontraktor serta penipuan suapan. Salah satu contoh isu rasuah dalam sektor perdagangan dan perniagaan ialah skandal tender projek pembinaan yang melibatkan pengubahsuaian syarat tender untuk menguntungkan syarikat tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2010, beberapa pegawai kerajaan dan juga kontraktor ditahan kerana mengubah dokumen tender dan memberi rasuah kepada pihak berkuasa untuk memastikan bahawa mereka akan mendapat kontrak kerajaan yang menguntungkan. Itu sahaja untuk aspek ekonomi. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. So yang seterusnya ialah aspek sosial, iaitu sikap individu yang suka membanding, kleptokrasi, pemerasan dan sopan. Yang pertama, sikap individu yang suka membanding. Contohnya mereka suka membanding barangan emas macam tu banding siapa yang kaya macam tu. Lepas tu mereka akan berusaha untuk memilikinya walaupun di luar kemampuan kewangan mereka. So ini boleh jadi nilai integriti seseorang itu jejas dan adanya budaya mental realistik, iaitu macam sikap tamak. Yang seterusnya ialah kleptokrasi. Klepto itu bermaksud mencuri, krasi itu bermaksud memerintah ataupun pemerintahan, dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan betapa seriusnya tahap rasuah sesebuah negara. So secara ringkasnya, kleptokrasi ini merujuk kepada sesebuah negara yang dikuasai oleh golongan kleptokrat, iaitu pemimpin ataupun pemerintah yang memerintah dengan cara menguat kekayaan peribadi melalui pemindahan hasil negara kepada diri mereka tidak sah. Jadi ini boleh berlaku kerana seseorang pemimpin itu ada keinginan yang kuat untuk memperoleh keuntungan melalui rasuah. Yang contoh yang paling ketara ialah negara kita lah, Malaysia. Seterusnya ialah pemerasan. Pemerasan itu adalah salah satu bentuk rasuah yang melibatkan ancaman menggunakan kekerasan ataupun pujukan terhadap seseorang dengan tujuan untuk memaksa seorang bekerjasama dalam melakukan amalan luasa. Contohnya macam Along tu, dia akan paksa kamu untuk buat sesuatu benda dengan terhadap orang lain dalam aspek rasuah. Yang terakhir ialah sopan. Sopan tu ialah penerimaan atau pemberian wang sokongan sebagai upah untuk melakukan tugas rasmi. Sopan tu boleh dalam pelbagai jenis, bukan sahaja dalam wang tapi boleh juga dalam bentuk macam jawatan, diskaun, hadiah macam tu. Contohlah, macam kamu mau dapat markah pepetangan ni kan, kamu nak dapat markah yang tinggi kan, kamu boleh buat sopan dengan total lah, macam kau bagi duit dengan dia. Contoh je lah. Tu je daripada saya dan saya akan pass kepada Jessica untuk kesimpulan. Okey. Sebagai kesimpulan dia, rasuah ni dia merupakan satu kegiatan yang menyebabkan kerugian terhadap berbagai pihak lah. Jadi antara pendorong utama dalam kegiatan rasuah ini adalah sikap materialistik dan sikap tamak seseorang untuk mendapatkan atau memenuhi keinginan sendiri. Jadi isu rasuah di Asia Tenggara yang semakin meningkat sangat membimbangkan. Walau bagaimanapun negara-negara di Asia Tenggara telah melakukan usaha untuk membanteras rasuah ini. Jadi antara usaha yang diambil adalah memperkasahkan undang-undang negara lah. Dia macam undang-undang itu dibuat untuk dia dibuat untuk
dikenakan tindakan kepada individu yang didapati melakukan rasuah. Jadi selain itu kerjasama di antara pihak pemerintah dan pihak swasta serta rakyat juga sangat penting untuk menghentikan kegiatan rasuah ini. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih pada kumpulan 10. Sekarang kita buka kepada sesi Q&A. Ada yang mau mula dulu? Oke, saya ada soalan. Silakan. Oke, soalan saya. Oke lah, soalannya begini. Kalau servis ada basic, ada premium. Kalau seperti yang kita tahu dalam perkhidmatan itu kan dia ada basic dan premium. Kalau premium, perkhidmatannya lebih laju, tapi dia lebih mahal lah. Oke, saya ambil negara macam Indonesia dan Filipina. Diorang anggap kalau bayar lebih itu umpama macam bayaran premium. Jadi pendapat saya kan, di mana garisan yang boleh ditetapkan, oh ini rasuah. Itu salah saya. Boleh ulang balik kah? Tidak jelas yang di belakang tu. Oke, saya ulang balik. Mau dari mula kah? Ya, boleh. Oke lah. Dalam perkhidmatan dia ada basic dengan premium. Oke lah. Kalau premium itu perkhidmatan dia lebih laju, tapi dia bayar mahal. Saya ambil negara macam Indonesia dan Filipina. Diorang anggap kalau bayar lebih lah, yang ataupun dikenali sebagai rasuah, itu diumpama sebagai bayaran premium. So pada pendapat kamu, di mana garisan yang boleh ditetapkan ini sebagai rasuah? Saya akan jawab soalan lah bagi pendapat kami lah. Asalkan dia bayar lebih saja daripada yang sepatutnya, itu sudah dikira rasuah. Sebab dalam skop kerja mereka akan bekerja mengikut skop kerja mereka, dan mereka akan dibayar mengikut itu saja. Jadi sekiranya terdapat pelanggan ataupun customer macam kita yang bayar melebihi daripada apa yang sepatutnya, di sana sudah dikira rasuah. Sebab rasuah bukan saja dalam tidak kira dalam nilai apapun, dia sudah dikira rasuah. Adakah itu menjawab pertanyaan? Oke, itu menjawab. Terima kasih. Oke. Oke lah, untuk sekali lagi lah. Oke, saya mau tanya kenapa Myanmar dianggap sebagai negara yang paling tertinggi dalam rasuah? Kenapa Malaysia, Filipina, Indonesia tidak dikira? Walaupun mereka punya kadar rasuah sangat tinggi. Hello, ada persoalan lah. Di Myanmar ini dia masyarakat Myanmar, dia golongan muda di Myanmar banyak yang menganggur, terus banyak yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang negatif lah, seperti menagih dada, berarak, minum arak, berjudi begitu. Jadi apabila konsumsi benda ini memerlukan duit kan, jadi dia macam kalau orang tidak duit, orang tidak dapat buat kegiatan. Jadi disebabkan orang menganggur, tidak kerja, jadi orang akan cari macam kerja-kerja yang negatif seperti kerja-kerja lah yang macam
macam rasuani lah, dorang ambil upah atau ganjaran dari orang lain supaya dorang dapat duit, tapi dorang buat perkara yang negatif begitu. Jadi itu dia meningkatkan isu kegiatan rasuah di Myanmar lah. Jadi kenapa Malaysia dengan macam Filipina begitu bukan yang paling tinggi, walaupun sebenarnya Malaysia dengan Filipina pun kita punya isu rasuah ini pun antara yang tertinggi, tapi tadi tuh Myanmar dengan Kamboja tuh dua negara ini merupakan negara yang paling tinggi isu rasuah yang berlaku dalam tu negara lah. Jadi mungkin Malaysia ada di bawah mereka gitu. Jadi Malaysia kenapa dorang tidak setinggi Myanmar dengan Kamboja itu disebabkan Malaysia masih mempunyai undang-undang yang boleh dikatakan ketat lah juga untuk menyelesaikan isu-isu rasuah ini. Gitu. Menjawab Pak? Yes, menjawab. Terima kasih. So, terima kasih untuk kumpulan 10. Terima kasih untuk pembentangannya. Seterusnya kumpulan 14. Ada kumpulan 14 ready? Kalau ready, show slide. Hello, ada sebentar ya. Hello, kami ada masalah, boleh skip kah? Lepas orang baru kami. Ya, hello, ada grup 8 sini.